Bahawasanya sebab apa Nabi baca dengan ungkapan mudhari', dibaca dengan ungkapan mudhari' pada kalimah syarat. Ini nak menunjukkan bahawasanya nak bangun pada Lailatul Qadar ini satu benda yang susah orang boleh dapat. Susah. Orang kata ghairu mutayaqqin, dia panggil. Bukan semua orang boleh dapat bangun malam Lailatul Qadar. Hanya orang yang Allah anugerahkan dia boleh dapat. Adapun macam puasa, adapun macam bangun, orang kata semayang pada bulan Ramadan ni, apa semua, benda ni orang boleh buat. Pasal apa? Pasal benda ni dah ada ketetapan dia. Kalau semayang tarawih, waktu bulan puasa. Kemudian berpuasa pula, orang tahu masuk bulan puasa. Tetapi Lailatul Qadar, orang tak pasti. Bila itu orang tak pasti. Maka dengan sebab itu, kata ulama, bukan senang orang boleh dapat benda ni. Sebab tu Nabi bagi tahu, man yakum lailatul qadri imanan, siapa yang bangun semayang pada malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi, imanan, dengan sungguh-sungguh yakin dengan Allah. Bangun tu orang kata betul-betul yakin dengan Tuhan, iman. Wahtisabah, kemudian pengharapan dia, bukan saja iman dengan Tuhan, bahkan pengharapan dia dengan dia bangun dengan semayang itu. Lalu kata Nabi, ghufira lahu, jawab dia, orang kata diampunkan lahu baginya ma taqaddam, barang yang telah lalu, min zambi, daripada dosa dia. Syarat dia imanan wahtisabah. Tapi kalau bangun saja semayang, tapi semayang dalam keadaan tidak ada iman dan tidak ada ihtisab, tak ada apa. Tapi syarat dia mesti, kata ulama, imanan, yakin betul dengan Allah, kerana Allah lah segala-galanya yang memberi dan sebagainya. Kemudian wahtisaban, pengharapan dia dengan Tuhan, tak ada orang lain. Maksudnya Allah saja yang boleh bagi. Barulah kata Nabi, Allah akan ampunkan dosa di alam. Baik, itu maksudnya. Habis itu. Ini selalu jumpa lah, bulan-bulan puasa, hadis ni banyak Allah orang baca. Baik, kemudian seterusnya, hadis jihad adalah bahagian daripada iman. Anin Nabi SAW, hadis ini daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Anin Nabi SAW qala, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi. Kata Nabi, intadaba ini maksudnya dia ada banyak maksud. Kalau kita boleh, intadaba ini dengan maksud segera pun boleh. Ada ulama mengatakan dengan maksud sari'u bithawabihi wa husnul jazai. Maksudnya ada yang mengatakan dengan maksud bergembira lah. Intadaba ni maksudnya gembira. Maksudnya Allah menggembirakan, macam tu. Ada yang mengatakan maksud dia Allah, orang kata, bagi satu balasan yang baik dengan cepat, iaitu Allah memakbulkan seseorang. Tu yang kata intadaballah, orang kata menggembirakan oleh Allah, liman, bagi mereka, kharaja fi sabili, yang telah keluar pada jalan Allah. Fi sabili, yakni fi sabilillah, pada jalan Allah. La yukhrijuhu illa imanun bi. Tidak keluarnya seseorang itu illa, melainkan imanun, melainkan kepercayaan, keyakinan seseorang itu bi,
Ni kena bahas ni. Kalau dalam tu dia buat terjebak iman kepada Allah. Pasal apa dia buat B pula? Ya tu domain mutakallim tu. B tu masuk dengan aku. Maka dibahas oleh ulama. Pasal apa? Dalam hadis ni dia sebut yukhrijuhu illa imanun bi wastasdiqu birusuli li. Maka kata Imam Malik mengatakan sebenarnya dari segi zahir dia hadis ini berbunyi orang kata iman nubih, bukan orang kata imanun bihi. Tu domain orang kata takdir kembali kepada Allah. Baik, tapi dia bubuk imanun bi. Apa sebab? Walakinnahu, kata Imam Malik, akan tetapi ala takdiri isim fa'il, tetapi ditakdirkan orang kata dengan menggunakan isim fa'il itu minal qawli mansub alal hal. Ada takdir rupanya, ada takdir pada kalimah bi sebenarnya. Asal dia macam ni, kata Imam Malik, asal dia macam ni, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi qailan. Itu yang ditakdirkan qailan, tu qailan la yukhrijuhu illa iman bi, la yukhrijuhu illa imanun bi. Maksudnya dia sudah ada takdir selepas fi sabili itu khailan. Khailan itu orang kata takdir itu huwa Allah, kembali kepada Allah. Sebab tu terjemah ni dia bubuh terus iman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita baca macam ni yukhriju illa imanun bi, kita boleh kata merujukkan kepada aku Nabi pula. Kemudian wa bi rusuli, dan dengan Rasul aku. Nambah. Jadi kena faham situ dah. Di situ dia ada takdir. Hazat takdir wallah. Ingat, takdir itu kembali kepada Allah. Tu qailan tu dia panggil orang kata isim fa'il yang mansub alal hal. Kata hal tu dah. Maksudnya betul-betul beriman dengan aku. Wa tasdiqu birusuli, kemudian dia ni betul-betul tasdiq. Tasdiq ni betul-betul dalam hati ni orang kata membenarkan bahawasanya Rasul Allah tu. Rasuli tu maksudnya Rasul Allah tu. Membenarkan dengan hati dia Rasul itu. An urji'ahu bima. Kata Nabi bahawasanya orang kata urji'ahu, dikembalikannya, bima nala, dengan apa orang kata nala yang dia bawa, min ajrin, daripada kemenangan, au ghanimah, ataupun harta. Bila dia pulang daripada berjuang, daripada jihad itu, kata Nabi, dia akan bawa orang kata kemenangan, bawa balik kemenangan satu kalau dia menang, kemenangan dia dapat, kemudian harta rampasan ghanimah tu lah, harta dia dapat. Ataupun kata Nabi, au udkhilahul jannah, ataupun dia dimasukkan ke dalam syurga. Kalau dia menang, dia boleh bawa balik kemenangan, kemudian bawa balik harta ghanimah. Ataupun au ni maksudnya kadang salah satu, kalaulah dia syahid di medan perang, udkhilahul jannah, kata Nabi, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini orang hak berjuang ni, ya. Kemudian kata Nabi, walaula an asyqa ala ummati, kata Nabi, kalaulah tidak, bahawa an asyqa, bahawa menjadi satu beban. Asyuq ini maksudnya jadi orang kata beban, ala ummati, di atas umat aku, kata Nabi. Kalaulah perang ni tak jadi satu beban dekat atas umat aku ni, kata Nabi,
ma qa'adtu khalfa sariyah, maka kata Nabi, tidak aku duduk di belakang orang kata pasukan. Apa maksud dia? Maksud dia aku dahulu. Sebab dalam peperangan ada kalanya Nabi pergi, ada kalanya Nabi tak ada. Sariyah ini maksud dia peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kena faham sariyah. Ghuzwah peperangan juga hak Nabi ada. Ada pendapat mengatakan ghuzwah itu peperangan yang besar. Maksudnya Nabi serta ikut. Sariyah ini maksudnya peperangan hak kecil-kecil. Tak. Nabi kata kalaulah sekiranya tak menjadi beban, tu yang kata keistimewaan bagi orang hak berperang ni, berjihad ni, kalaulah orang kata tak menjadi beban, maqa'adtu khalfas sariyah, maksudnya aku sentiasa pergi ya. Maksudnya bila ada peperangan aku sentiasa pergi. Nak tunjuk kata apa? Nak tunjuk kata memang tak akan tinggal ya. Ada ulama mengatakan bahawasanya kalaulah sekiranya tidak menjadi satu beban bagi umat untuk berperang, nescaya Nabi nak mewajibkan benda ni. Wajib orang semua kena perang. Tapi tak, ya. Walau wadittu anni, dan ingin aku, kata Nabi, anni akhtula, bahawasanya sesungguhnya aku nak mati. Nabi kata aku nak sangat mati fi sabilillah, pada jalan Allah. Aqtula ni maksudnya kalau betul-betul lah macam ni punya gaya, aku nak mati. Pasal apa? Pasal ganjaran dia, janji Allah Subhanahu wa taala itu cukup besar bagi orang yang berjihad. Orang yang berjuang ni, pasal apa? Pasal benda ni satu benda yang cukup susah. Pasal apa? Kita akan melihat ni pisau duk ada depan mata, orang kata peluru duk ada depan mata, dengan benda ni sakit. Cuma orang betul-betul iman dia yang kuat saja, dia boleh hadapi benda ni. Baik. Sebab tu kata Nabi, kalau betul lah punya gaya, aku mau sangat mati fi sabilillah, pada jalan Allah, summa uhya, kemudian kalau dihidupkan semula oleh Allah. Dah mati ni pada jalan Allah, kemudian dihidupkan. Uhya ini maksudnya Allah hidupkan semula. Itu dipanggil majhul ma'ruf, kena ingat tu. Maksudnya uhya itu fi'il majhul yang ma'ruf, kita tahu dah. Tak ada orang yang boleh hidupkan manusia makhluk ni melainkan Allah. Apabila dihidupkan semula, summa ukhtalu, kemudian aku nak pergi perang. Summa uhya summa ukhtal, kemudian kalau sekiranya dimatikan, kemudian dihidupkan semula aku nak pergi perang. Sampai macam tu. Berapa kali Nabi ulang benda ni. Menunjukkan kata apa? Menunjukkan kata kelebihan bagi orang yang berjihad, yang berjuang pada jalan Allah ini cukup besar. Cuma kita jangan salah faham yang kata jihad ini. Jihad dia banyak orang kata cabang dia. Jangan kita duk anggap yang kata jihad fi sabilillah hanya pergi angkat perang saja. Dah. Ulama mentafsirkan yang kata jihad ini setiap apa yang kita buat untuk menaikkan syariat Allah di atas muka bumi, maka ia disebut jihad. Disebut jihad. Itu yang kata jihad tu. Baik. Habis itu. Susah, benda ni susah orang nak boleh. Pasal apa? Pasal bertarung dengan dunia, keseronokan dan sebagainya. Kerana berjihad ni dia kira mati nak pergi mati. Baik, habis itu. Kemudian hadis seterusnya, melakukan solat sunat untuk menghidupkan malam pada bulan Ramadan. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, man qama ramadana, siapa yang bangun semayang, qama ni maksudnya fi salah lah, dalam semayang Ramadan, pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, dengan iman
wahtisaba dan pengharapan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan baginya orang kata barang yang telah lalu min zambi, daripada dosa dia. Maksudnya Allah ampunkan dosa-dosa. Itu pengharapan kita tu. Baik, orangnya sama macam tadi dah. Kemudian seterusnya puasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap redha Allah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, telah berkatalah oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan, dengan iman, keyakinan dengan Allah. Puasa tu bukan ikut adat dak, betul-betul puasa tu nak menanti saat puasa, yakin betul dengan janji Allah tentang orang kata hikmat puasa itu. Wahtisabah, pengharapan. Ghufira lahu, diampunkan lahu baginya ma taqaddama min zambi, barang yang terdahulu min zambi. Cuma ulama bahas dalam ketiga-tiga hadis yang kita baca ini, orang kata hanya benda yang betul-betul pasti kita boleh dapat dan benda yang tak pasti kita boleh dapat, iaitu dalam istilah orang kata madi, dia punya kalimah syarat dan jawab syarat dia itu madi. Qama dengan ghufirah, ini pun sama, soma ghufirah, jawab syarat. Cuma dalam Lailatul Qadar saja, Lailatul Qadar Nabi sebut mayyakum, itu je. Baik, habis itu kita masuk hadis seterusnya. Agama itu mudah. An Abi Hurairah, ni yang atas ni kita tak boleh bahas lah, pasal bulan puasa esok, ni je orang duk bahas, tazkirah pun, dan dia bawa ni dia bahas, cuma orang kata cara berlainan bahas, hadis yang sama. Tapi ingatlah, bila jumpa hadis ni orang sebut Bukhari, nampak, kita ingat dah dalam Bukhari dah mengaji dah. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna ad-dina yusra, sesungguhnya agama tu yusrun. Yusrun tu maksudnya mudah saja. Kalau kita buka dalam Fathul Bari, dia kata, yang kata mudah agama ni tak macam agama-agama hak lepas, tak macam agama-agama sebelum ni. Dia sebut sebagai binismati ilal adyan yang qablah, mana tak macam agama sebelum ni. Kerana agama sebelum ni, kalau ikut nisbah kepada taubat, nak sempurnakan, nak bersih diri seseorang, bunuh diri. Agama-agama sebelum, tetapi tak, bila datangnya Islam, taubat itu diterima dengan orang kata bi ikhlaq wal azmi wan nadam. Taubat itu diterima. Ni zaman kita ni, zaman umat Nabi Muhammad ni, yang kata Islam, yang kata mudah, satu orang hak buat dosa, apabila dia bertaubat, cukup dengan dia ikhlaq, dia tinggal, tak mau nak buat dah dosa-dosa tu, kemudian dia berazam, kemudian dia menyesal, cukup bersih. Tak sampai ke tahap kena bunuh diri, nak bersih diri dah. Itu di antaranya kata ulama. Banyak yang lain-lain lagi. Kemudian kata Nabi, walan yushaddadina ahadun illa ghalabah. Dan jangan orang kata yushadda, jangan orang kata yushadda ni maksudnya melampaui, tasyaddud dia panggil. Tu yang punca jadi susah pasal tasyaddud. Maksud la yushaddad din, jangan orang kata melampaui dengan agama ahadun oleh seseorang illa ghalabah, kata Nabi, melainkan dia akan jadi susah. Ghalabah ni maksudnya dia susahkan diri dia sendiri. Sebab tu bila seseorang itu tak faham dengan agama, habis
Maka ulama bahas yang kata tasyadud ini maksud dia apa dia? Iaitu apabila seseorang itu tenggelam dalam orang kata dalam agama dia. Maksud dia apa dia? Tak mau buat benda lain dah. Duk kira nak duduk masjid, duk kira nak duduk surau nak kira sembahyang saja, tak mau buat apa dah. Ini di antaranya kata ulama. Ada yang mengatakan yang kata tasyadud ini maksud dia melebihkan ibadah sunat sehingga kan orang kata meninggalkan amal hak wajib ataupun melambatkan amal yang wajib. Tasyadud duk asyik dengan duk baca Quran, duk asyik dengan nak sembahyang malam antaranya lah. Sampai ke tahap malam tu dia beribadah je. Tengok-tengok bila dah sampai letih sangat apa semua sehingga mata tak tahan, tidur subuh habis, ruyuk habis subuh. Ini dipanggil tasyadud, ekstrimnya seseorang. Maka apabila berlakunya terlampau seseorang itu terhadap agama, maka ia boleh menyebabkan seseorang itu jadi susah. Dia akan jadi macam beban jiwa dia dengan agama. Itu dia maksud dia yushadda din, dia panggil. Maksudnya orang kata melampaui dengan agama. Baik. Sebab tu Ibnu Munir pernah sebut, dia kata antara yang sebut yushaddad din ini, kata dia fi hadzal hadis ilmun min a'lamin nubuwah. Dalam hadis ni ada kalanya Nabi nak cerita satu ibadah yang manusia tak perlu ikut. Amalan-amalan para nabi ialah ibadah para nabi. Hal ni khususiah bagi nabi, yang kita tak boleh nak menyamakan ibadah kita dengan nabi, kerana ia merupakan satu mukjizat yang Allah bagi dekat nabi. Dia boleh istiqamah, dia boleh buat lebih daripada kita. Ni jangan kita sampai ke tahap kita nak boleh. Macam hadis yang kita baca dulu, macam sahabat ni duk puasa apa, bila Nabi kata tak, yang janganlah terlampau sangat, dia duk kata apa? Dia kata, kamu tak apalah ya Rasulullah, kamu Allah dah ampunkan dosa. Maksudnya kamu ni maksum, dia panggil macam tu. Kami ni apa lagi, apa pun tak ada. Jadi kami patutnya kena buat lebih daripada orang kata apa yang kamu galakkan kami ni. Nabi kata baca Quran kalau boleh cukuplah sikit pun tak apa, tapi istiqamah. Nabi kata macam tu. Tapi tak, dia kata nak banyak juga. Tu dia panggil kadang-kadang jadi beban, jadi susah kita pula. Tasyadud dia panggil. Ada ulama mengatakan tasyadud ini meninggalkan rukhsah dalam agama. Maksudnya ada keistimewaan dalam agama bagi. Contoh kata orang musafir, dia boleh ada rukhsah dia untuk orang kata memendekkan sembahyang. Atau dia panggil apabila satu orang dia tak mau nak ambil hadiah ini, dia nak juga orang kata bebankan diri dia apa semua, tu yang jadi payah. Tu yang Nabi beritahu illa ghalabah. Kemudian kata Nabi fasaddidu. Fasaddidu ini maksud dia apa dia? Maksud dia kalau ikut maksud lurus kan, betul kan kalau ikut maksud dia. Tapi apa yang maksud dia, orang kata kalau senang kita bagi maksud bersederhana lah. Tu sedap. Kalau ulama bahas yang kata fasaddidu ini dengan maksud min ghairi ifrat wala tafrid. Maksudnya antara tak buat langsung dengan buat, dia panggil macam tu, duduk tengah-tengah. Tu dia panggil apa, ifrat wa tafrid dia panggil. Kalau kita panggil bersederhana lah, dia panggil tu. Bersederhana lah. Tu maksud dia fasaddidu. Nabi kata kamu kena kalau boleh bersederhana lah. Kurang pun tidak, lebih pun tidak. Dia maksud macam tu. Kalau ikut maksud. Wasatiyah. Wasatiyah lah. Itu maksud.
wa qaribu. Kemudian buatlah, orang kata, satu perkara yang boleh menghampir kepada kesempurnaan. Walaupun kamu tak mampu untuk buat sempurna, tapi buat satu benda yang boleh hampir kepada kesempurnaan. Jangan tinggal terus. Itu dipanggil wa qaribu. Qarib ini maksudnya dekatlah asal dia. Tapi dalam ni maksudnya Nabi nak bagi tahu, kata buat juga, tapi jangan, walaupun tak boleh nak dapat sempurna, buat walaupun hampir kepada sempurna itu. Dia panggil istiqamah. Istiqamah, jangan tinggal tu, istiqamah. Istiqamah. Walaupun orang kata walaupun sikit. Itu lebih baik daripada kita buat sedebu tinggal. Buat banyak tinggal tu habis, rugi je. Tu dia panggil waqaribu. Sebab tu ulama bahas dalam ungkapan waqaribu ni, yang kata apa, tak melampaui sangat, tidak, orang kata walaupun tak sempurna dia buat apa semua. Ada ulama mengatakan antaranya, kata dia, orang yang dia nak perfect terus buat, kemudian tinggal. Sebab tu apa kata ulama, dia bagi contoh seorang yang menghafal Quran. Seorang yang menghafal Quran, hafal Quran, habis hafal, tinggal. Orang hak jenis macam ni mendapat celaan. Celanya seseorang yang hafal Quran kemudian tak mengulangi Quran dia. Dia tinggal macam tu saja. Dapat Al-Hafiz jadi tak ulang. Tu jaga. Sebab tu kata ulama, lebih baik walaupun kita tak dapat sempurna, tapi istiqamah kita tu untuk ulang. Walaupun tak dapat ingat 30, tapi istiqamah kita baca sikit-sikit. Itu lebih baik daripada kita ambil sedebu tinggal. Baik, kemudian wa abshiru. Maka bergembiralah kamu. Maksudnya apa dia? Bisawabi alal amalid daim wa in qalla. Maksudnya buat syurun, masuk gembiralah, yakni dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada seseorang dengan orang yang istiqamah daim. Dia panggil, walaupun daim ni maksudnya istiqamah, mudawamah, istiqamah, walaupun wa in qalla, walaupun sikit amalan dia buat. Tu maksudnya Nabi nak bagi tahu, walaupun sikit dia buat tapi dia istiqamah, wa abshiru. Kata Nabi, Allah akan bagi ganjaran dekat dia, kegembiraan dekat dia. Dia bangun sembahyang malam, dia tak daripada pukul, orang kata bangkit-bangkit terus nak buat sepanjang sampai subuh, tidak. Dia istiqamah sikit je. Dia bangun sembahyang malam 2 rakaat je, kemudian tidur. Ataupun dia bangun 2 rakaat sebelum subuh, dia sembahyang subuh. Tapi istiqamah lebih baik daripada dia buat dengan witir, dengan orang kata witirnya, dengan tasbihnya, dengan apa, sekali je 5 tahun pula baru nak buat. Tak boleh. Tak bagus macam ni. Baik buat sikit tapi istiqamah. Tu dia panggil wa abshiru. Kemudian wasta'inu. Maksudnya mintalah tolong dengan Allah. Kata Nabi, wasta'ini, maksudnya minta tolong dengan Allah. Minta tolong macam mana? Minta tolong dalam keadaan ala mudawamatil ibadah. Yani minta tolong supaya Allah istiqamahkan ibadah kita. Waktu kata jangan lupa dengan Tuhan. Kita boleh bangkit, kita boleh baca Quran sehari 1 safar, 1 muka surat contoh kata. Jangan lupa minta tolong dengan Allah. Sebab tu Nabi besar minta tolong dengan Allah supaya Allah bagi kita istiqamah. Tu panggil wasta'inu. Bil ghudwati war rauha. Bil ghudwah ni maksudnya ketika mana waktu pagi, war rauha
kemudian waktu petang. Ghudwah ini maksud dia orang kata pagi sampai matahari terbit, kata ulama. Yang kita ghudwah ni daripada pagi sampai matahari terbit. Kemudian rauha ini waktu petang, iaitu sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam dia panggil. Kemudian wa syai'in minad duljah, kemudian sesuatu setengah daripada malam. Minad duljah itu masuk malam lah. Kata ulama setengah daripada malam, dengan sebab adanya min tadi itu. Min itu dengan maksud ditaba'in, maksudnya setengah daripada malam. Dia kata ni maksudnya minta dengan Allah bagi petang siang malam, kata kena istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita istiqamah bacaan ni. Sebab tu jangan ekstrim sangat dengan agama ni. Ekstrim habis. Buat sikit-sikit. Apa amalan pun, apa amalan. Kalau kita orang jenis mengaji baca kitab, jangan sampai satu hari main baca kitab. Jangan. Daripada pagi duduk dalam bilik baca kitab. Dia jadi penat gitu, dia jadi lebih baik baca satu hari 1 jam cukup. Dia macam tu. Tapi istiqamah lebih bagus daripada kita satu hari terus buat satu hari, tak tahu dia main jadi jam pula, tak tahu bila pula boleh baca. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Itu contoh. Baik, habis itu. Maksudnya jangan terlampau sangatlah. Jangan terlampau. Baik, kemudian hadis seterusnya, mendirikan solat adalah sebahagian daripada iman. Baik, an Bara ibn Azib. Famous juga Bara ibn Azib ni. Dia banyak meriwayatkan hadis ni Bara. Antaranya hadis tentang orang kata benda-benda menggerunkan, ada kematian dan sebagainya. Bara ibn Azib ni satu orang jenis suka tanya. Seorang sahabat Nabi ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW kana awwala, adalah permulaan Nabi itu maqudimal Madinah. Mula-mula Nabi orang kata qudimal Madinah, masuk ke Madinah. Masuk ke Madinah maksudnya datang ke Madinah. Ini kata Bara ibn Azib. Nazala ala ajdadi, Nabi tinggal di atas ala ajdadi. Bila Nabi masuk ke Madinah, Nabi duduk dekat rumah ajdad. Ajdad ni maksudnya tok dia lah, tok laki dia panggil ajdad. Au qala, ataupun au qala akhwali, ataupun telah berkata akhwali. Ini maksudnya ada satu syak dia panggil syak riwayat. Maka syak riwayat ini, keraguan ini berasal daripada riwayat Abu Ishaq. Akhwali ini maksudnya kalau kita dia panggil tok laki ya. Tok no. Bila Nabi masuk Madinah, pergi Madinah, hijrah ke Madinah. Ni kena faham ni, kadang-kadang orang salah compute. Nabi ada tok pula kat sana. Ni ungkapan ni dipanggil majaz. Apa pasal? Pasal yang kata tok ni, yang kata dalam bawah ni dia tak ada terjemah ni. Tak ada terjemah ni. Dia kata baginda tinggal bersama dengan tinggal bersama dengan daripada kaum Ansar. Tak ada terjemah tu. Tak ada terjemah ajdad, tak ada. Akhwal tak ada. Akhwalih pun tak ada. Baik, kita faham kat sini. Maksudnya bila Nabi masuk ke Madinah, Nabi duduk di atas rumah ajdad dia. Tok ni, tok belah laki, ni yang kata ada pendapat mengatakan tok belah perempuan. Baik, ajdadih ini tok belah perempuan ni, belah laki ni. Tok belah orang kata belah perempuan ni kata tok ni. Ajdad ni la syakka, tidak ada syak. Cuma yang ada syak adalah akhwalih, akhwal ni belah laki. Pasal apa? Itu yang kata majaz. Dalam hadis ni disebut majaz, kata ulama, perumpamaan. Maksud dia apa?
Maksudnya nak bagi tahu kata keturunan Nabi SAW sudah ada ni daripada kaum Ansar, sudah ada di Madinah. Keturunan Nabi SAW sudah ada di Madinah, iaitu sebelah ibu dia daripada Bani Adi ibn Najjar. Nampak yang kata ajdad tu. Maksudnya bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi bukan duduk rumah siapa, rumah adik-beradik dia. Bukan tumpang rumah siapa, rumah adik-beradik, tapi belah tok, belah ibu dia Nabi, belah mak dia ni, keturunan belah tok apa semua. Rupanya keturunan dia, sesilah dia ada daripada keturunan Adi ibn Najjar. Maka ada riwayat mengatakan Nabi SAW duduk rumah orang kata Malik ibn Najjar daripada Ansar. Maksudnya sesilah Nabi lah juga, keturunan Nabi SAW. Itu dia kata. Dia kata duduk ala ajdadihi au qala akhwali, ataupun itu yang kata syak riwayat itu, ataupun untuk perempuan, tapi hak lebih cenderung kepada ajdadi. Minal ansar, daripada puak-puak Ansar. Maksudnya puak-puak Ansar di Madinah itu adik-beradik Nabi. Adik-beradik Nabi itu yang belah tok dia. Belah tok yang kata apa Bani Adi, Bani Najjar tadi tu. Adi ibn Najjar tadi. Kemudian wa annahu shalla, dan bahawasanya Nabi SAW solat sembahyang qibalal Baitul Maqdis, menghadap qibal ini maksudnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Sittata asyara syahra, 16 bulan. Waktu tu sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan. Au ni maksudnya masih ada lagi syak. Au sab'a asyar syahra. Ada yang kata au ni maksudnya atau sab'a asyara syahra, ataupun 17 bulan. Baik, riwayat mengatakan sittata asyara syahra ini min ghairi syaqq, mana tidak ada syak. Maksudnya banyak di kalangan orang kata ulama hadis mengatakan 16 bulan berdasarkan riwayat-riwayat. 16 bulan. Sittata asyar. Di antaranya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan orang kata Ibnu Hibban mengatakan 17 bulan 3 hari. Imam Nawawi mengatakan 16 bulan. Pendapat sittata asyar syahra. Imam Nawawi kata 16 bulan. Wa kana, dan adalah Nabi ni yujibuhu, orang kata sukanya, antakuna qiblatuhu qibalal bait, ai baitul haram. Bahwasanya Nabi SAW yujibuh ini maksudnya suka Nabi, bahawa adalah qiblatuhu, kiblatnya maksudnya menghadap itu qibalal bait, maksudnya ai baitul haram, maksudnya menghadap kepada Baitul Haram. Nabi lebih suka menghadap ke Kaabah. Waktu tu dah semayang, orang kata waktu tu semayang menghadap ke Baitul Maqdis, tapi Nabi lebih suka. Tapi oleh kerana itu perintah Allah semayang ke Baitul Maqdis, maka Nabi ikut juga, tapi hati Nabi suka menghadap ke arah kiblat Baitul Haram. Al-Bait itu maksudnya Baitul Haram. Baik. Wa annahu shalla, dan bahawasanya Nabi shalla semayang awwala salatin sallaha, Nabi sembahyang awal-awal sembahyang sallaha, iaitu sembahyang menghadap kiblat, yakni ke Baitul Haram. Sallaha sembahyang menghadap kiblat Baitul Haram, salatul asri, iaitu sembahyang asar. Ini cerita ni beralih. Sembahyang yang pertama waktu beralih kiblat ini waktu Nabi sembahyang asar. Walaupun ada riwayat mengatakan sembahyang zuhur dan sebagainya, tapi ini dalam hadis ni sembahyang yang pertama sekali menghadap ke arah kiblat adalah sembahyang asar Nabi. Wa shalla ma'ahu, kemudian telah bersembahyanglah Nabi ma'ahu, bersamanya kaumun, dengan kaum dia. Maksudnya sembahyang berjemaah lah. Nabi sembahyang berjemaah.
Waktu tengah semayang berjemaah tu, tiba-tiba orang kata diperintahkan untuk menghadap daripada Baitul Maqdis kepada Baitul Haram. Tu maksud dia. Fa kharaja rajulun. Bila jadi macam tu, habis semua, fa kharaja rajulun, maka telah keluarlah oleh seorang lelaki. Keluar daripada semayang tadi ni, lelaki ni disebut iaitu Ubad ibn Bashar. Nama dia Ubad ibn Bashar, yang duduk semayang sekali dengan Nabi tadi ni. Maksudnya bila habis tu dia pun keluar. Ni lelaki ni dia keluar mimman daripada mereka sallama'ahu, yang telah semayang bersamanya bersama dengan Nabi tadi. Dia salah seorang. Bila dah berubah kiblat tu, habis-habis semayang dia pun keluar famarra ala ahli masjidin, maka dia pun pergi ke satu ala ahli masjid ni, pergi ke satu masjid dekat kawasan dia tu lah. Pergi satu masjid. Wahum raqiun, pada waktu tu dia tengok orang sedang rukuk. Ni yang kata Ubad ibn Bashar ni, bila waktu dia semayang dengan Nabi, beralih arah kiblat. Apabila selesai semayang, dia pun keluar daripada semayang tu, dia pun berlari pergi satu tempat masjid. Satu masjid. Kemudian dia duk tengok pada waktu tu, wahum, mereka tu raqiun, sedang tengah rukuk tu. Faqala, maka kata lelaki tadi ni, dia tengok orang sedang rukuk tu, dia kata asyhadu billah, dia kata aku bersaksi billah, dengan nama Allah. Maksudnya dia ungkapan sumpah, maksudnya nak mentakkidkan ungkapan dia, cakap dia. Dia pun bersuara dengan lantang, dia kata aku bersaksi dengan Allah, laqad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya aku dah semayang tadi bersama dengan Nabi SAW qibala Makkah, menghadap ke arah Mekah, maksudnya menghadap ke arah kiblat. Yang hari ni lah Baitul Haram tadi. Dia beritahu waktu orang sedang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis tadi ni, orang sedang rukuk, dia pun beritahu dia tadi semayang bersama dengan Nabi, dah tukar arah. Semayang bersama dengan Nabi tadi dah kali ke ke Mekah tadi, ke Baitul Haram. Fadaru, maka berubah mereka itu ni, yang kata mereka yang semayang tadi di masjid tadi ni. Bila dengar dia kata satu orang lelaki ni pakat beralih. Fadaru tu maksud beralih. Kama hum, sebagaimana mereka itu, yakni mereka yang semayang sekali dengan Nabi tadi ni. Dia pun kalih. Qibal al-bait, yakni orang kata menghadap kepada Kaabah lah, Baitul Haram. Wa kanatil yahud, maka adalah orang-orang Yahudi, qad a'jabahum, orang kata sangat suka mereka itu, iaitu orang kata Nabi tadilah, Nabi dengan orang kata kaum dia semayang tadi ni. A'jabahum ni maksudnya orang Yahudi cukup suka Nabi ni semayang menghadap iz kana yusalli qibalal Baitul Maqdis, apabila adalah semayang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Orang Yahudi dia suka Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis. Bapa Yahudi ni suka. Pasal apa? Dia beranggapkan bahawasanya Baitul Maqdis ini satu tempat kemuliaan bagi dia. Jadi dia tengok Nabi semayang arah tu, dia suka. Itu yang kata, orang kata qad a'jabahum. Orang Yahudi ni dia cukup bangga, dia cukup suka. Wa ahlul kitab, kemudian ahli kitab. Di sini banyak perbahasan ulama ni. Ahli kitab ni ada yang pendapat mengatakan Nasara. Ahli kitab Nasara. Tetapi ada sikit orang kata percanggahan di kalangan ulama mengatakan tidak mungkin ahli kitab ini setuju dengan orang Yahudi. Kerana kelompok Nasara dengan Yahudi, dia orang ni berbalah. Orang Yahudi dengan Nasara dia tak ngam pasal agama lain-lain. Macam mana pula dengan maksud wa ahli kitab, kemudian ahli kitab ni pun seolah-olah macam suka
Walaupun ada pendapat mengatakan ahli kitab itu pun Yahudi juga. Ada pendapat mengatakan macam tu. Tetapi ada pendapat mengatakan ahli kitab itu adalah Nasara. Pokok Nasrani yang mengatakan bahawasanya sukanya Yahudi, sukanya Nasara itu dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi Tabaiyah dia panggil. Dengan sebab Nabi ikut orang Yahudi menghadap arah Baitul Maqdis. Tu yang kata wa ahlul kitab, sukanya Nasara ini dengan sebab apa dia? Sebab orang kata jalan Tabaiyah. Bitariqit Tabaiyah dia panggil. Dengan jalan Tabaiyah. Dia gembira, dia rasa bangga. Pasal apa? Pasal dia tengok Nabi sembahyang arah kiblat. Orang Yahudi pun suka ke arah kiblat. Puak-puak Nasara suka sangat. Seolah-olah nak kata sesat juga sekali dengan Yahudi. Antara ulama mengatakan macam tu. Antaranya Imam Al-Karmani. Dia kata kana i'jabuhum bi tariqit tabaiyah lil yahud. Maksudnya ni yang kata wa ahlul kitab ni, yang kata Nasrani ni, dia pun suka pasal wow di situ. Dia pun seolah-olah macam suka di sini bukan macam suka maksudnya dia pun menghadap belah tu sembahyang, tak, tetapi dia suka orang kata puak-puak Nabi ni sembahyang sebagaimana ikut orang Yahudi. Itu maksudnya. Falamma walla, maka bila mana walla berpaling wajahuhu, orang kata wajah, bila mana berpaling wajah pula khibalal bait, menghadap ke Baitillah, angkaru zalik. Angkaru ingkar, berpaling tadahlah. Angkaru maksudnya Yahud, maksudnya orang Yahudi berpaling tadah. Orang Yahudi bila mana tahu saja Nabi menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah orang kata Baitillahil Haram, maka dia orang pun ingkar terus, keluar, tak suka dengan cara Nabi menghadap ke arah Baitillah. Dia orang suka sangat bila Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, orang Yahudi. Lepas tu angkaru zalik, dia pun ingkar dengan yang demikian itu. Maka ulama mentafsirkan ingkar ni macam ni. Ada yang katakan, ada yang mengatakan bahawa di situ boleh melihat. Ada juga di kalangan orang kata orang munafik dalamnya. Pasal apa? Pasal tak boleh nak ikut perubahan itu. Maksudnya dia ada andaian sendiri, tak boleh nak terima dengan cara perubahan kiblat tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Habis itu. Baik, kemudian ada seterusnya, petanda baik keislaman seseorang. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri, dalam ni dibuh annahu sami'ah. Hadis dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baik, bahwasanya telah mendengarlah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Sa'id dia pernah dengar Nabi SAW pernah bagi tahu. Apa Nabi bagi tahu? Nabi kata iza aslamal abdu, apabila masuk Islam lah seseorang. Abdu ni maksudnya hamba lah. Bila sebut abdu ni, kalau ikut asal makna dia hamba lelaki, tetapi kita kena faham dalam kaedah. Bila dalam hadis menyebut orang kata lelaki, dia merangkumi perempuan. Tetapi apabila menyebut perempuan, dia tidak merangkumi lelaki. Kadang-kadang saja. Kadang-kadang merangkumi lelaki. Tetapi ada kalanya ungkapan itu lelaki, maksudnya dia merangkumi perempuan. Maksudnya apabila Islamnya abdun, seseorang, maksudnya laki dan perempuan. Kena faham tu. Maksudnya hazal hukumu yustarak fihi rijal wa nisa, dia panggil. Maksudnya merangkumi lelaki dan perempuan. Kena faham? Kata Nabi apa dia? Apabila masuk Islamnya seseorang hamba, fahasuna islamu, maka elok Islam dia.
Maksudnya Islam dia pegang sungguh-sungguh lah. Disebut sebagai sara islamu hasanan bi'atiqadi wa ikhlasi wa dukhulu fih. Maksudnya yang kata elok Islam ni macam mana? Yang ni dari segi i'tikad dia, pegangan dia dengan Allah. Kemudian dari segi keikhlasan dia dengan Tuhan. Kemudian orang kata berpegang dia dengan agama zahir dan batin. Zahir dan batin. Maksudnya luar pun cantik, dalam pun cantik. Tak mau orang kata luar saja, dalam tak cantik. Dia mau kena zahir dan batin. Itu dia panggil fahasuna. Ada ulama mengatakan yang kata baik ini, yang kata eloknya, elok Islam seseorang itu dengan bersifat ihsan. Kata ulama dengan bersifat ihsan. Ihsan ni apa dia? Kalau dalam hadis arba'in itu dia sebut satu orang yang datang mai jumpa dengan Nabi itu, yang disebut sebagai malaikat, datang jumpa dengan Nabi, tanya ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan ni kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau sekiranya kamu tak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, dia melihat kamu. Yang kata Allah ini melihat kamu. Maksudnya adanya sifat ihsan di dalam jiwa seseorang, cantik Islamnya. Ihsan ni maksudnya anta'budallah ka'annaka tarah wa illam yakun tarah fa innahu yarak. Itu masuk ihsan. Kamu beribadah seolah-olah Allah tengok kamu, kamu nampak Allah. Wa illam takun tara, kalau sekiranya kamu tak nampak Allah, fa innahu yarak, dia nampak kamu. Yang kata Allah ni dia nampak kamu. Siapa yang ada sifat ihsan dalam jiwa dia, cantik, maka dia akan pergi mana-mana ke apa semua, dia tahu Allah duk parti dia. Walaupun dia tak nampak Allah, tapi dia tahu Allah duk parti dia. Dia mengekali benda ni sentiasa dalam keadaan kebaik. Ini dia panggil fahasuna islamu, kata Nabi. Siapa yang cantik Islam dia, macam ni hak nak. Kemudian kata Nabi, yukaffirullahu anhu, orang kata memberi kafarah lah oleh Allah anhu ke atasnya. Memberi kafarah ni maksudnya Allah menghapuskan Allah anhu ke atasnya kullas sayi'atin, orang kata tiap-tiap kejahatan, kana zalafaha, kejahatan yang dia dah buat. Kerana tu maksudnya orang kata benda-benda hak dulu, kejahatan hak dia buat tu, dengan sifat ihsan ini, dengan eloknya amalan dia apa semua ni, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia, kejahatan hak dia buat hak dulu-dulu ni. Sampai macam tu. Wa kana, dan adalah ba'da zalik, selepas daripada itu, al-khisasul hasanatu, dibalas pula orang kata setiap kebaikan dia. Setiap kebaikan yang dia buat itu ni Allah balas pula. Balas macam mana? Bi ashrin amsalha, iaitu dengan orang kata 10. Tu sebanyak orang kata bi ashrin amsalha, dengan 10 perumpamaan. Amsalha ni dia panggil 10 kebaikan. Ila sab'in, sehinggalah kepada mi'atin di'fin, hingga kepada 700 di'fin, kali ganda. Di'fin ni masuk ganda. Tak tahulah, banyak mana. Cerita dia macam tu. Siapa yang elok Islam dia, pegang betul-betul dari segi i'tikad apa semua, tu yang kata Tuhan ni Allah, dia balas satu orang Islam ni, Allah jaga sungguh orang yang berpegang dengan agama Islam ni, sampai gandaan macam tu. Kemudian wasai'atu, kemudian kejahatan dia bimisliha, kalau kejahatan hak dia buat bimisliha, sumpama tu je, maksudnya balasan banyak tu je, tak ganda balasan kejahatan ni. Kalau jahat yang dia buat, Allah takkan ganda orang Islam ni. Tapi kebaikan Allah boleh ganda sehingga kan sampai kepada 700. Bahkan kata ulama,
menunjukkan kata lebih daripada tu pun boleh. Hak Allah semua tu. Tu nak beritahu kita macam tu. Illa melainkan ayyatajawazallahu anha. Contoh kata kejahatan ni dia buat bimisliha, Allah balas seumpama kejahatan dia je. Illa melainkan ayyatajawazallah, melainkan ayyufara, maksudnya melainkan Allah menghapuskan, maksudnya orang kata mengampunkan oleh Allah anha dekat atas dia. Tu hak Allah lah. Tu yang kata illa ayyatajawazallahu an, melainkan kalau sekiranya Allah orang kata nak ampunkan dia, itu hak Allah. Maka orang kata ungkapan ini illa ayyatajawazallahu anha ni, kata ulama di antaranya Imam Sibawih mengatakan hadis ni nak menolak golongan-golongan orang kata Khawarij dan Mu'tazilah. Ni yang kata ungkapan ini illa ayyatajawazallahu anha, maka nak menolak ungkapan-ungkapan Khawarij dan Mu'tazilah ini yang mengatakan orang yang buat dosa selain daripada syirik masuk ke dalam neraka, kekal dalam neraka. Tak boleh. Maksud menolak pahaman macam ni. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Kerana orang yang buat maksiat ni ada kalanya Allah boleh ampun. Kita tak boleh nak meletakkan dia ni minum arak dalam neraka kekal. Tak boleh terus nak orang kata tembak satu orang, tak boleh. Dia ni tak sembahyang dalam neraka, tak boleh. Puak-puak Khawarij, puak-puak Mu'tazilah antara puak-puak yang terus mentakfirkan orang. Dia tengok ahli maksiat terus dia kata kafir. Langsung masuk dia macam tu. Kita dah. Baik, habis itu. Baik, kemudian setelah hadis seterusnya an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hazi qalat fulana. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW, kata Aisyah, dakhala 'alaiha, telah masuk Nabi 'alaiha dekat atas Aisyah lah. Nabi masuk. Wa indaha, dan di sisi Aisyah tadi, tu kembali kepada Aisyah, imra'atun, ada satu orang perempuan. Satu ketika Nabi masuk, mungkin masuk dalam bilik ke, masuk dalam rumah, tengok-tengok, bila masuk tengok-tengok ada Aisyah, kemudian ada satu orang perempuan bersama dengan Aisyah. Kemudian qala, kata Nabi, man hazihi, Nabi kata siapa ni? Bila Nabi masuk, Nabi kata siapa ni perempuan ni? Qalat, kata Aisyah, fulana ni satu gelaran nama lah, satu orang perempuan, maksudnya tak diberitahu lah. Fulanah ni maksudnya nak beritahu kata ni perempuan. Dia tak sebut dalam tu siapa perempuan ni, nama perempuan ni. Cuma masih lagi diihtimal oleh ulama. Ada yang katakan haul dan sebagainya lah, yang kuat ibadah tu, kisah tu. Kemudian tazkuru min salatiha, Aisyah pula orang kata cerita min salatiha, daripada solat perempuan ni. Maksudnya bila Nabi tanya siapa perempuan ni, Aisyah pun orang kata fulana ni, maksudnya nak cerita, kata banyaklah, panjang dah cerita dia. Beritahu dia ni satu orang perempuan yang ni sekian. Maksudnya Aisyah beritahu perempuan ni satu orang hak kuat ibadah, yang ni apa semua banyak, gitulah cerita dia. Maksudnya puji perempuan ni. Tu maksudnya tazkuru min salatiha, maksudnya berkenalkan perempuan ni. Sebut tentang perempuan ni, yang kata perempuan duduk tepi dia ni satu orang yang sekian ni, kalau semayang dia gitu macam tu. Qala, kata Nabi, mah. Nabi kata mah. Mah ni orang kata kalimah mabni ala sukun, dia panggil. Dia tetap duduk macam tu ya.
Daripada kalimah apa, dia satu isim dipanggil isim PL, dia panggil mah, dia panggil kalimah isim PL. Ada pendapat mengatakan mah tu asal dia mahaza. Mah tu mahaza, maksudnya kata apa ni, tapi dari kasan mah dia panggil. Kalau kita bahasa kita dia panggil, kalau kita terjemah dia panggil mah, ngapa begitu, dia macam tu, ngapa begitu, macam tu. Bila Aisyah duk cerita Nabi kata mengapa begitu, gitu. Ada ulama bahas ungkapan mah Nabi itu. Ada ulama mengatakan Nabi sebut mah itu Nabi tuju dekat Aisyah. Maksudnya satu, orang kata isyarat melarang Aisyah memuji ibadah seseorang. Kan Aisyah bila Nabi kata siapa dia ni, Aisyah kata dia ni satu orang perempuan yang ibadah kuat pagi petang siang malam baca Quran tak ni. Nabi kata mah. Ada ulama mengatakan mah itu maksudnya Nabi melarang seseorang itu puji seseorang. Ada ulama mengatakan mah itu maksudnya melarang melakukan ibadah seperti itu. Melarang. Mah tu maksudnya bila dia cerita dia ni satu orang yang semayang malam tak tidur semayang ibadah dengan baca Qurannya apa semua. Lalu ungkapan mah itu Nabi mengatakan bahawasanya orang kata tak boleh buat macam tu. Maksudnya terlampau sangat tasyadud, terlampau dengan ibadah ni, terlampau ekstrim sangat dengan ibadah ni. Ada yang mengatakan macam tu. Maka ulama yang mengatakan Nabi melarang melakukan ibadah yang berlebihan, berterlampau itu, lalu ulama-ulama fiqh berdasarkan kepada ungkapan ini mengatakan bahawasanya makruh semayang sepanjang malam. Berdasarkan kepada ungkapan mah ini, makruh sepanjang malam ni, sampai tak berhenti tiap malam, tak rehat langsung malam. Lepas Isyak straight sampai ke subuh. Lepas subuh kerja apa ke, puasa ke apa semua, besok macam tu juga. Ulama fiqh mengatakan makruh. Walaupun bagus benda tu. Pasal apa? Pasal kadang-kadang beban dia bagi dia. Dia kata macam tu. Tu kata mah tu. Baik, kemudian kata Nabi, alaikum bima tutiquna. Nabi kata, alaikum ni maksudnya, alaikum maksud alaikum ni ke atas kamu. Maksudnya Nabi kata, kamu ni kalau boleh ibadat bima tutiquna, dengan apa yang kamu mampu saja. Nabi menggunakan ungkapan alaikum. Nabi tak kata dekat dia. Maksudnya apa dia? Maksudnya nak bagi tahu, kata apa, ungkapan ini dia panggil ungkapan yang umum kepada semua orang. Maksudnya tunjuk kata ungkapan umum. Maksudnya perintah ni bukan Nabi cakap dekat dia seorang je, bukan dekat dengan perempuan. Alaikum ni maksudnya semua, termasuk orang kita, baik lelaki ke baik perempuan, siapa pun. Maksudnya nak bagi tahu, kata ishtaghilu minal a'mali bima yastati'una al-mudawamah alaih. Maksudnya nak bagi macam tu. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, kata kalau boleh kamu ni ibadah ni, buat amal ini sekadar apa yang kamu mampu, kemudian istiqamah. Maksud dia macam tu. Itu maksud dia alaikum. Nabi beritahu semua, kalau boleh buat bima tutiquna, dengan apa yang kamu mampu. Itu maksud dia. Maka ulama bahas pula alaikum ni. Yang kata alaikum, ungkapan alaikum ni, yang pertama kata ulama merupakan satu perintah daripada Nabi SAW supaya orang kata melakukan ibadah itu mengikut kemampuan. Yang pertama kata ulama, ungkapan alaikum. Ada ulama mengatakan larangan daripada Nabi SAW
buat satu ibadah di luar kemampuan. Larangan. Alaikum ni maksudnya satu larangan daripada Nabi. Jangan buat ibadah yang boleh membebankan kamu. Maksud dia macam tu. Kemudian kata Nabi, fa wallahi la yamallu. Maka demi Allah, maka demi Allah, la yamallu, maka demi Allah ni kita dah bahas dulu, menunjukkan ungkapan sumpah ni, maksudnya sumpah ni dibolehkan walaupun tidak diminta. Kan, macam dulu kita bahas wallahi, nak menunjukkan kata apa, nak menunjukkan kata kebenaran ungkapan dia, yang kita bahas dulu dah. Bahkan kata ulama menjadi sunnah pula. Ungkapan sumpah ni boleh sebut menjadi sunnah pula apabila kita bercakap tujuan kita apa dia? Tujuan sebagai dorongan untuk melaksanakan perintah Allah. Contoh kita nak bagi semangat satu orang, kata wallahi kalau kamu buat benda macam ni memang betul. Maksudnya bagi satu orang dengar kata ish wallahi, dia jadi semangat nak buat perintah agama tu. Ataupun meninggalkan satu larangan agama. Hei, kalau buat macam ni tu. Tapi dia menggunakan ungkapan wallahi. Sunnah, kata ulama, merupakan sunnah. La yamallu Allah. Maksudnya tidak orang kata jemu oleh Allah. So Nabi nak bagi tahu, ingat, Allah tidak jemu hatta tamallu, sehingga kan kamu jemu. Maksudnya yamallu ni maksudnya tak jemu nak bagi pahala, nak bagi ganjaran dekat kamu. Allah tak akan jemu ya. Kamu buatlah banyak mana, tak ada masalah. Allah tak lupa, Allah tak jemu, Allah nanti tak dah Allah bagi. Tapi Nabi kata takut apa dia? Tamallu. Takut kamu pula jadi malal. Malal ni maksudnya kamu jadi orang kata jemu pula. Wa kana ahabbad dini, kerana kata Nabi, dan adalah ahabbad din, yang paling disukai oleh agama, oleh Allah itu, ad-din itu, ilaihi, ke atasnya, yakni ke atas Allah, madama alaihi sahibu. Madama yakni istiqamah. Madama ni maksudnya sentiasa, mudawamah dia panggil. Maksudnya orang yang istiqamah alaihi, ke atasnya, sahibuhu, oleh amalan dia. Satu orang yang buat istiqamah, hanilah, kata Nabi, yang Allah lebih kasih daripada satu orang yang buat satu amalan terus banyak tapi tinggal terus. Ingat, Allah tak jemu. Kamu nak buatlah banyak mana, buat, Allah tak jemu. Tetapi ingat, Nabi pesan takut kamu jemu. Tu maksudnya nak beritahu kata apa? Nak beritahu kata istiqamah walau qalla, walaupun sikit. Istiqamah itu dengan amalan yang sikit lebih baik daripada buat satu amalan yang banyak tetapi orang kata tawakuf, terhenti terus, tak ada nilai. Habis itu. Sebab tu kata Imam Nawawi, amalan yang sedikit tetapi berterusan menunjukkan seseorang itu, ketaatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi kata, satu orang yang buat satu amalan yang sikit tapi istiqamah, menunjukkan ketaatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sikit. Banyak ni, buat sekali banyak ni belum tentu lagi. Kata Imam Nawawi kata belum tentu lagi. Kadang-kadang orang kata pasal dia jadi semangat situ waktu tu ya. Tak tahu temperature naik waktu tu ya, tapi waktu lain turun habis. Tu kadang-kadang tak menunjukkan kata betul-betul ketaatan seseorang itu. Tapi kalau istiqamah, tengok sampai mati duduk kekal dengan baca Quran walaupun sikit, istiqamah dia. Itu ya. Baik, habis itu wallahu alam. Kita akan sambung hadis seterusnya, an Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.